A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syazwani binti Rusmawi. Hari ini saya nak buat pengiraan untuk seorang sahabat yang bertanya di WhatsApp. Okey, seorang lelaki meninggal dunia, waris ialah isteri, ibu, 4 orang anak perempuan, 5 orang adik-beradik. Ni saudara seibu sebapa lelaki, adik-beradik lelaki, 4 orang saudara seibu sebapa perempuan. Ini adalah SIBAP, saudara seibu sebapa perempuan, iaitu adik-beradik perempuan. Okey, bagaimanakah pengiraan? Pertama kita tulis semua ni. Isteri, ibu, anak perempuan, saya tulis AP saja. Anak perempuan pertama, anak perempuan kedua, anak perempuan ketiga, anak perempuan keempat, saudara seibu sebapa lelaki pertama, saudara seibu sebapa lelaki kedua, saudara seibu sebapa lelaki ketiga, saudara seibu sebapa lelaki keempat, saudara seibu sebapa lelaki kelima, saudara seibu sebapa perempuan pertama, saudara seibu sebapa perempuan kedua, saudara seibu sebapa perempuan ketiga, saudara seibu sebapa perempuan keempat. Okey, nampaknya kena ada kolom sikit lagi, sekejap je. Okey, macam inilah cara saya biasa buat pengiraan. Tuan-tuan dan puan-puan boleh, kalau serasi boleh follow cara ni. InsyaAllah cara ni mudah. Okey, pertama kita tahu isteri, bahagian isteri akan dapat 1/8. 1/8 untuk isteri. Untuk ibu, ibu sebab dia ada anak, jadi ibu akan dapat 1/6. Okey, 1/6 untuk ibu. Untuk anak-anak perempuan ini, sebab mereka hanyalah anak perempuan, mereka akan berkongsi 2/3. 2/3. Kalau anak perempuan ni dia ramai, dia lebih daripada seorang, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang ataupun selebihnya, mereka akan berkongsi 2/3. 2/3. Kalau dia seorang diri je, jika dia berseorangan, dia akan dapat 1/2, separuh. Okey, seterusnya untuk adik-beradik ni semua ni, diorang akan kongsi asobah. Asobah untuk lelaki 2 bahagian, untuk perempuan 1 bahagian. 2 nisbah 1, lelaki 2 bahagian, perempuan nisbah 1. Okey, bagaimanakah kita nak buat pengiraan? Pertama kita tengok yang ni dulu. Kita nak tengok 8, 6 dengan 3 ni. 8 dengan 6, 3 ni, apakah nombor yang paling sesuai untuk kita darab? Nak darab untuk jadikan 12 kat sini tak boleh. Okey, maknanya nombor yang sesuai adalah 24. Sebab 8 kalau darab dengan 3, 8 darab dengan 3 jadi 24. 6, kat sini kita tulis 24 6 darab dengan 4 jadi 24. Kalau 3 darab dengan 8 jadi 24 juga. Jadi di sini 3/24, 4/24, 4/24 dengan 8 darab dengan 2, 16/24. Okey, maka ada baki untuk adik-beradik. Kita tambahkan. Kita tambah macam ni. 3 campur dengan 4 campur dengan 16. 3 campur dengan 4, 7 kan. 7 campur dengan 16. 7 campur dengan 16 jadi 23. 23. Apabila 23 dengan 24 ni, 24 tolak dengan 23, jadi asobah ini adalah 1/24. 1 ni akan dibahagikan kepada adik-beradik ini. Okey, saya buat kira. Saya buat kolom lagi. Baik. Step seterusnya kita bahagikan dahulu. Kita bahagikan dahulu untuk anak perempuan ini. Anak perempuan sebab dia perempuan semua, jadi ini 1, 1, 1, 1. Maknanya kena bahagikan dengan 4. 16 boleh dibahagikan dengan 4. Jadi kita buat macam ni. Ni sama saja untuk ibu dan isteri. 4. Untuk ibu dan isteri ni dia boleh untuk anak perempuan ni 16 boleh dibahagikan dengan 4 orang ni. Jadi setiap seorang akan dapat 16 bahagi dengan 4, jadi 4
per 24 untuk anak perempuan pertama, anak perempuan kedua, anak perempuan ketiga dan anak perempuan keempat. Tetapi kita ada sedikit masalah di sini. Satu ni tak dapat nak dibagikan dengan semua. Okey, sebelum itu kita boleh buat satu pengiraan untuk adik-beradik lelaki dan adik-beradik perempuan ini. Okey, adik-beradik lelaki saya gunakan pen lain sikit. Untuk adik-beradik lelaki dia akan dapat 2. Tulis 2, 2, 2, 2, 2. Untuk adik-beradik perempuan, saudara seibu sebapa perempuan, 1, 1, 1, 1. Maka 2, 2, 2, 2 ni 5. 5 darab dengan 2 jadi, ini kita tambahkan semua. Ini 5. 2, 10 ni. Bila kita tambah ni dia 10. 10 campur dengan 1, 2, 3, 4 jadi 14. Maka kat sini 14. Total untuk dibahagikan kepada adik-beradik adalah 14. Boleh ke kita nak bahagikan satu ni nak bahagikan dengan 14? Tak boleh tuan-tuan dan puan-puan. Tak boleh. Jadi kita darabkan kat sini. Kita buat lagi. Ini still sama. Tapi kita nak darabkan dengan 14. Darab 14. Semua ni kita darab 14. Darab 14. Okey, yang ni kita tinggal sikit sebab kita ada jalan pengiraan yang lebih mudah. Bagi saya lah lebih mudah. Okey, kita buat macam ni. 24 memang kita kena guna kalkulator. Sebab dia nombor yang besar. 24 darab dengan 14 jadi 336. Macam mana dapat 336? Sekali lagi saya ulang. 24 darab dengan 14. Okey. Dapat 336. Okey, yang ni kita darabkan juga. 3 darab dengan 14. 3 darab dengan 3 ni, 3 depan ni darab dengan 14. 3 darab dengan 14 jadi 42 per 336. Samalah sebab ni kan 24 darab 14. 24 darab 14 sama. Okey, seterusnya 4 darab dengan 14 pula. 4 darab dengan 14. Jadi 56. 56 per 336. Seterusnya 4 ni 4 juga kan? Sama je lah. Maknanya 4 darab dengan 14 56 per 336. 56 per 336. 56 per 336. 56 per 336. Okey, setakat di sini saya harap tuan-tuan dan puan-puan faham, memahami apa yang saya cuba terangkan. Seterusnya untuk step di sini adalah ni 1 darab dengan 2 ni. Ni. 2 kat sini, 2 darab dengan 1. 2 darab dengan 1 per dengan 336 juga. Per dengan nombor yang sama ini. 2 darab dengan 1. 2 darab dengan 1. Faham tak? Saya harap tuan-tuan boleh ikuti ya. 2 darab dengan 1. 1 ni kita ambil je. Kalau kita nak darabkan terus 1/24 ni darab dengan 14, darab macam ni, ia akan menyusahkan kita tuan-tuan dan puan-puan. Bagi saya lah, saya tak tahu kalian mungkin ada cara yang lebih mudah, tapi bagi saya jalan kira yang saya suka 2 darab dengan 1, 2 darab dengan 1 per dengan 336. Maka 2 per 336 untuk untuk saudara seibu sebapa lelaki yang pertama, saudara seibu sebapa lelaki perempuan, saudara seibu sebapa lelaki yang kedua pun sama, sehinggalah saudara seibu sebapa lelaki yang kelima. Okey, ni 2 darab dengan 1. Jadi 2 per sama saja, per dengan 336. 2 darab dengan 1 per 336. 2 darab dengan 1 per 336. Ni pun sama. 2 darab dengan 1. 2 darab dengan 1. Okey, tetapi untuk adik-beradik perempuan, 1 darab dengan 1. 1 darab dengan 1. Maka jawapannya 1 per 336. Untuk yang adik-beradik perempuan yang kedua pun sama, yang ketiga pun sama, yang keempat pun sama. Okey, bagaimanakah kita nak tahu jawapan kita ni betul ke tidak? Bagaimana kita nak tahu betul ke tidak? Okey, kita tengok kat sini. 42 campur, saya campurkan yang atas ni. 42 campur dengan 56. 1, 2, 3, 4, 5.
Ni 10 campur kat sini. 10 ni daripada mana? 2, 4, 6, 8, 10. Ni adalah 4. Jadi sama 336, 336. Maka jawapannya insya-Allah betul. Okey. Saya harap sekejap ya, saya gariskan dahulu. Saya harap jalan kira ni mudah dan semua yang menonton memahami apa yang saya cuba terangkan. Semoga ia memberi manfaat kepada puan yang bertanya. Oh, tetapi puan yang bertanya tu minta saya buat jalan kira kalau harta yang ditinggalkan adalah 55,000. Harta RM 55,000. Okey, bagaimana? Okey, saya ada hujung ni sikit. Baru saya teringat. Puan yang bertanya tu minta jalan kira yang kat belakang. Okey. Puan yang bertanya tu kata arwah ada tinggalkan harta alih 55,000. Jadi bagaimana kita nak buat jalan kira dia? Seperti biasa, seperti yang sebelum ni, 42 bahagi 336 darab dengan 55,000. Jawapannya untuk isteri dapat 6,875. Untuk ibu pula 56 per dengan 336 darab dengan 55,000. Ibu akan dapat 916. Ni saya buat 66 boleh. Dia sama ada 67, 66 pun boleh. Dia yang kat belakang ni sepatutnya kita tambah 1 kan. Tapi dalam yang realiti yang sebenar-benarnya mungkin dia akan ada terlebih RM1 ataupun RM2 macam tu, ataupun dia terkurang RM1 ataupun RM2. Tapi saya ambil nombor yang belakang ni 9166. Saya tak tambahkan. Okey, 9166 untuk ibu. Untuk anak perempuan 9166. Yang kedua pun sama. 3 sama. Yang keempat sama. Okey, untuk adik-beradik lelaki 2 per dengan 336 darab dengan 55. Jadi adik-beradik lelaki 327.3. Tapi saya ambil 327 ya. 327. Untuk adik-beradik perempuan pula 1 bahagi dengan 336 darab dengan 550. Jadi 163. Kalau nak ambil 164 pun boleh, tapi saya ambilkan nombor yang kat belakang saja ya. 163. Kat sini saya memang akan bagi tahu adanya tambah ataupun kurang 55,000. Dia memang akan ada tambah ataupun kurang RM1 ataupun RM2 RM. Okey. Inilah jalan pengiraan untuk faraid yang ditanya oleh seorang sahabat kita di dalam WhatsApp. Okey, saya Nurul Syazwani binti Rosmawi. Semoga video ini memberi manfaat, memberi faedah dan memberi sedikit clue kepada puan yang bertanya. Okey, untuk hari ini setakat ini dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.